Tuan-tuan dan puan sekalian, masa pemulawan Lembah Abi Talib, waktu tu ada anak-anak, dia orang dulu pangku anak, tapi dia tengok anak dah meninggal sebab susu mak dia kering, tak ada apa nak makan. Sahabat curah air atas daun, daun tu dia makan, dia kunyah. Sampai sahabat cerita, bibir-bibir kami pecah. Dan bila kami buang air besar, sahabat cerita dia nangis. Kami buang air besar, tak ada apa yang keluar. Yang keluar cuma najis-najis, tapi macam najis-najis kambing. Balik je daripada tu, dah 3 tahun makan tak cukup, tidur tak sempurna. Balik-balik je Nabi hilang 2 orang dalam tahun yang sama. Abu Talib dengan Khadijah radhiyallahu anha meninggal dalam tahun yang sama. Abu Talib lagi Nabi sedih sebab Nabi tak ada peluang untuk jumpa Abu Talib lagi. Dia telah mati tanpa Islam. Balik pada Gua Hira, Nabi kena lantik jadi Rasul. Sampai ke Umar, Nabi nangis, Nabi menggeletang. Khadijah selimutkan Nabi SAW. 2 manusia ni berpelukan. Bukan pelukan yang biasa-biasa macam pelukan kita semua. Pelukan Nabi SAW dengan Khadijah ialah pelukan demi Islam sampai pada kita semua. Demi kita bahagia dan masuk syurga. Kalau kita dengar kehidupan Nabi ni penuh dengan perjuangan, susah payah. Orang dalam perang Uhud, semua orang kafir cuma nak bunuh Nabi je. Dekat Uhud ni, orang nampak Nabi, orang ramai serang Nabi. Dia tahu kalau Nabi mati, sahabat hilang semangat. Jadi semua orang attack Nabi SAW, serang Nabi. Sampai tak berhenti orang datang kat Nabi. Tahu tak Nabi kata apa? Di manakah jiran-jiran aku? Di manakah jiran-jiran aku? Di manakah jiran-jiran aku? Sahabat datang, sahabat demi sahabat datang. Semua datang mati syahid, datang mati syahid, datang mati syahid. Last kali orang dapat Nabi, dia pukul Nabi sampai Nabi jatuh. Nabi pakai topi besi, dia hentak-hentak Nabi ni sampai topi besi tu melekat kat kepala Nabi SAW. Keluar darah daripada muka Nabi SAW. Keluar daripada kepala Nabi darah. Keluar daripada mata Nabi ni darah. Keluar daripada mulut Nabi ni darah. Gigi Nabi SAW patah. Nabi jatuh pingsan. Ada beberapa orang telah datang sorok dan selamatkan Nabi SAW. 70 sahabat mati syahid dalam Uhud. Masa Nabi balik ke Madinah, Nabi dengar daripada setiap rumah orang menangis. Ada yang menangis, ya Allah kami hilang suami yang kami sayang. Ya Allah kami hilang anak yang kami sayang. Ya Allah kami hilang keluarga yang kami sayang. Yang lebih menyedihkan lagi ialah peristiwa di Taif. Masa Nabi SAW pergi Taif, lebih kurang 10 hari Nabi buat dakwah. Bila Nabi SAW, semua orang halau Nabi, daripada pembesar sampai orang biasa. Bila Nabi nak balik, dia orang baling batu kat Nabi SAW, lebih kurang 10 km. Nabi SAW jatuh pingsan, berdarah. Tapi tahu tak Nabi doa apa? Ya Allah, aku adukan kelemahan dan kedaifan aku dalam berdakwah ini kepada Engkau. Ya Allah, aku yang lemah, aku yang daif, aku yang tak pandai buat dakwah ni. Ya Allah, mana lagi kita nak cari orang lebih penyayang daripada Nabi SAW. Allah nak kita semua dengar dan kita faham mahalnya Islam masuk dalam hati kita ni. Cuba tuan-puan ingat mak ayah kita, kebanyakannya semua Islam. Ingat anak-anak kita, semuanya kebanyakan Islam. Ingat isteri, suami kita Islam. Kenapa kita masih tak bersyukur dalam hidup kita? Kenapa kita tidak hargai agama ini? Macam mana anak-anak kita sekarang ni? Anak-anak kita pernah tak dengar kita nangis untuk agama ni? Kat mana tangisan orang Islam hari ini? Menangis bergaduh sebab dunia, sebab wanita, sebab lelaki. Menangis sebab benda-benda yang tak apa-apa. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada seorang sahabat nama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam Asbabun Nuzul, Jabir bin Abdullah ni, dia adik-beradik ramai. Yang lain perempuan, dia seorang lelaki. Dia dengan bapa dia rapat, Abdullah bin Haram Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan sekalian, tiba-tiba bapa dia nak pergi berjuang perang Uhud. Dia nangis-nangis nak ikut. Dia kata, ayah saya nak ikut, ayah sama-sama berjuang. Ayah dia kata, tak boleh. Dalam rumah ni dah tak ada lelaki yang lain melainkan kamu. Bapa ada hutang dengan Yahudi. Kalau tak bayar hutang, kalau tak ada orang lelaki, esok kakak, adik, perempuan kau semua kena jual. Kau sanggup tengok? Jabir nangis. Tapi kalau ayah tak pergi, siapa lagi nak berjuang? Dia pergi. Bapa dia pergi, Jabir tengok bapa dia pergi sambil nangis. Lepas perang Uhud, antara orang yang pertama sampai kat medan Uhud yang bukan ahli Uhud ialah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berlari cari bapa dia. Dia tengok-tengok sorang-sorang, tak nampak bapa dia. Dia tahu bapa dia nak mati syahid. Dia pergi dekat satu tempat, orang kata tu bapa dia. Dia pergi kat bapa dia, tapi orang halang dia. Nabi telah isytiharkan mana-mana ahli keluarga, kalau boleh jangan tengok mayat keluarga mereka. Nabi halang orang adik-beradik Hamzah, makcik Nabi jangan tengok Hamzah.
Tiba-tiba Jabir sampai juga, dia tengok mayat bapak dia. Mayat bapak dia dah hancur. Dia tengok je bapak dia, dia terus menangis tak berhenti. Dia cuma ada ayah dia. Ayah dia cuma ada dia. Cuma dia berdua lelaki dalam rumah tu. Nabi SAW pujuk Jabir daripada belakang. Nabi pegang dia, Nabi gosok dia. Nabi kata, wahai anakku, kamu nak tahu tak apa bapak kamu sedang buat sekarang? Ayah kamu sedang berbual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tanya pada ayah kamu, wahai hamba aku Abdullah Al-Haram Al-Ansari, dulu kamu telah korbankan semua sekali. Hari ini apa saja kamu nak aku beri. Tahu tak dia jawab apa? Ya Allah, saya nak hidup kembali, saya nak berjuang, dan saya nak mati syahid lagi sekali. Tuan-puan takkan pernah boleh fikir dan boleh bayangkan apa Nabi dan keluarga Nabi telah lalui untuk agama ni. Tuan-puan fikirlah macam mana pun, bayanglah macam mana pun, kita tak akan dapat merasai apa yang telah mereka lalui. Allah nak kita semua dengar dan kita faham mahalnya Islam masuk dalam hati kita ni. Pernah sekali Abdullah Rawahah radhiyallahu anhu, dia tengah nangis suatu malam. Isteri dia tanya, abang kenapa menangis? Saya menangis kerana saya memikirkan bagaimana keadaan kita di akhirat esok. Adakah kita berjaya dapat lintas titian sirat ke tidak? Bagaimana keadaan kita di akhirat nanti? Kita tak tahu lagi nasib kita semua macam mana. Saya yang cakap tak tahu lagi. Mungkin dalam dunia orang hormat kita, sayang kita, orang puji kita, tapi itu semua tak menentukan apa-apa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang paling mulia dalam dunia ingin ahli keluarga mereka masuk Islam. Mulai ini buat taklim dalam rumah 5 minit, baca Quran dengan isteri, baca Fatihah kat isteri. Yang dengan Fatihah abang minta maaf, 15 tahun abang kahwin dengan awak, abang tak pernah dengar Fatihah awak, abang minta maaf. Dengan Fatihah abang, kalau salah betulkan. Isteri pun dengan Fatihah suami. Lepas tu isteri pula baca, yang baca Fatihah abang nak dengar, abang nak dengar Fatihah awak. Isteri pula baca Fatihah. So anak-anak pula baca, kumpul keluarga. Itu tuan-puan sekalian, kita kena berjuang untuk agama ni sungguh-sungguh. Jaga agama kita dengan baik, sungguh-sungguh. Lalui hidup ni dengan rasa cinta, dengan rasa sayang. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kepada Allah aku adukan kesedihan dan kesusahanku. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kepada Allah aku adukan kesedihan dan kesusahanku.